Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Coach Aizat dari BSK. Bukan soal kurus dan harapnya di mana anda berada, sihat sejahtera. Okay, sesi santai saja. Nak buka kamera, nak off kamera, tak kisah. Dan kalau ada sebarang persoalan, boleh je tinggalkan terus di ruangan chat ataupun buka mic terus. Okay. Season ni Kak Saudah tim Coach Imran memang ngam lah. Coach yang running. Coach Ironman. Okay. Jadi bagi yang tak kenali saya lagi, so saya izinkan saya nak perkenalkan diri dalam seminit. Jadi saya Coach Aizat, latar belakang dalam nutrition ataupun pemakanan USM. Sekarang ni masters dalam sports coaching di UPSI. Dan di samping itu banyaklah program fizikal maupun online. Di samping pengalaman praktikal di Institut Sukan Negara dan juga sijil-sijil lain lah. Kamara dari tim Coach Mabel. Okey, sebelum itu, apa perbezaan dietitian dan juga nutritionist? Okey, mungkin anda pernah nampak kedua-dua perkataan ini, tapi kurang jelas apa perbezaan antara keduanya. Okey, dalam bukan soal kurus ni, dietitian adalah Coach Zainul, manakala nutritionist adalah saya sendiri, Coach Nurus dan juga Coach Ika, if I'm not mistaken. Itu je kot. Okey, perbezaan dietitian adalah mereka lebih kepada pemakanan orang yang menghidapi penyakit. Contohnya, orang yang kencing manis, of course mereka perlu kawal jumlah gula, jumlah karbohidrat. Orang yang mempunyai masalah jantung perlu kawal sodium, garam, perlu kawal lemak. Okey, hyperlipidemia, orang yang mempunyai masalah kolesterol, orang yang mempunyai masalah buah pinggang. Okey, penyakit di mana mereka perlu modify pemakanan untuk kesihatan dan juga untuk mengelakkan komplikasi tambahan lah. Manakala seperti saya sendiri, nutritionist adalah lebih kepada pemakanan untuk individu yang sihat, pengawalan berat badan dan pemakanan di pelbagai peringkat umur lah. Okay. Jadi kalau ikut yang mana lebih advance, yang mana lebih sukar, dietitian actually lebih advance dan lebih complicated dia punya job scope dia. Jadi okay, basic je kita belajar introduction dahulu. Jadi kesihatan. Apabila sebut tentang kesihatan, maybe ramai yang fikir badan yang slim, orang yang kurus, orang yang aktif. Tapi actually kesihatan ni dia menyeluruh. Okay, apabila kita sebut tentang kesihatan, dia dari segi fizikal, mental, social dan kalau nak tambah satu lagi adalah dari segi kerohanian. Okay, bukan saja tiada penyakit. Dan nutrition itu sendiri adalah di mana proses pengambilan benda yang kita ambil tu, kita makan, kita minum dan sebagainya, dan macam mana ia digunakan untuk pertumbuhan, metabolisme, repair badan dan segala fungsilah. Dan memenuhi keperluan badan individu. Okey, saya highlight individu tu sebab apa? Setiap orang mempunyai gaya pemakanan ataupun diet yang berbeza. Diet untuk Aizat tidak bermakna diet yang terbaik untuk Arif, tidak bermakna diet yang terbaik untuk Fadila dan sebagainya. Setiap orang mempunyai diet yang tersendiri. Kenapa saya nak remind? Sebab itu, anda jangan follow diet yang anda tak confident tanpa ilmu. Okay, nampak ada orang share, diet telur untuk kurus. Try. Diet air mineral, diet macam-macam. Okay, even apa yang saya kongsikan sepanjang BSK ni pun, jangan jangan percaya bulat-bulat, tapi ambil daripada saya, ambil daripada coach lain, ambil daripada ilmu yang anda pelajari di tempat lain pun, dari situ anda guna untuk merangka. Apa yang saya nak suggest adalah jangan percaya bulat-bulat lah daripada salah satu sumber sahaja. Okay? Dan satu lagi saya nak kongsi adalah tentang BMI ataupun Body Mass Index. Actually, kita sangkakan BMI bawah pada 25 tu dah dikira normal. Tapi mungkin anda tidak tahu sebenarnya untuk populasi Asia, untuk orang Asian seperti kita ni, kita punya cut off point actually lebih rendah. Okay, apabila saintis membandingkan orang Eropah, orang benua Afrika, orang Asia, kita actually untuk dikira sebagai sihat memerlukan BMI yang lebih rendah. Kalau BMI 25 tu, itu lebih kepada penduduk Europe, penduduk Amerika di mana saiz badan mereka lebih besar. Kita saiz badan lebih kecil, BMI cut off pun lebih rendah. Jadi untuk dikira sebagai BMI normal adalah 18.5 hingga 22.9. Pintu Jordan. Dari pukul berapa?
Sorry, saya akan mute dulu. Oops. Okay. Di mana tadi? Okay. Oleh itu, kalau yang BMI 24 tu anda rasa dah normal, actually target rendahkan lagi. Okay? BMI optimum adalah di sekitar 22. Okay, nak kira BMI simple saja, tak perlu pun bawa keluar calculator, pergi Google saja. Dan dari situ anda boleh tahulah target berapa banyak anda nak turun dan berapa jangka masa yang realistically untuk anda capai ideal weight tersebut. Okay, 6 nutrien utama, kita ada karbohidrat, protein dan juga lemak. Itu adalah makronutrien. Makro bermaksud dalam kuantiti yang banyak, itu adalah sumber tenaga utama kita. Namun lagi 3 nutrien adalah vitamin, mineral. Ini adalah mikronutrien, diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Dan yang terakhir adalah air. Air pun adalah salah satu komponen nutrien yang sangat penting, bukan saja untuk kita, malahan tumbuhan, haiwan, virus, bakteria pun memerlukan air untuk hidup. Okey, first adalah karbohidrat. Makronutrien pertama kita mempunyai nilai kalori 4 kalori untuk setiap gram. Dia memberikan tenaga untuk badan. Actually, kesemua makronutrien memberikan tenaga, tapi karbohidrat ni adalah sumber tenaga utama kita. Dan pada asasnya adalah gula. Jadi tak kisahlah kita makan pasta ke, kita makan nasi, kita makan roti putih, roti perang, apa lagi, kita makan ubi ke dan sebagainya. Itu adalah karbohidrat yang lebih kompleks, tetapi apabila kita hadam, dia akan terurai menjadi gula. Gula itulah yang akan digunakan oleh badan kita. Sebab tu istilahnya adalah gula dalam darah. Okay, bukannya nasi dalam darah, bukannya karbohidrat dalam darah, tapi gula dalam darah. Sebab tu apabila saya lihat ada yang tulis, azam saya adalah nak cut sugar. Tapi actually kita sebenarnya tak boleh lari pun daripada gula. Okay, kalau nak perbetulkan statement tu, bukannya cut sugar, tetapi cut additional sugar. Kita kurangkan ataupun kita cut gula tambahan, iaitu gula dalam minuman, dalam pastry, dalam kek. Itu tak apa. Tapi kalau kita nak 100% cut gula, boleh dikatakan sangat susah ataupun almost impossible lah. Okay, dia berbeza dari segi struktur lah. Kalau yang lebih kompleks, itu kompleks karbohidrat, itu adalah starch ataupun kanji. Dan satu lagi karbohidrat adalah serat, di mana badan kita actually tidak boleh hadam pun serat ini. Tapi memainkan peranan yang sangat penting untuk kesihatan, seperti lawas. Untuk diet pun serat ni memainkan peranan yang sangat penting, nanti saya explain. Dan juga untuk bakteria baik dalam perut kita. Okay? Bakteria baik dalam perut kita itu dinamakan sebagai probiotik. Serat ini dikatakan sebagai prebiotik. Okay? Oleh itu, bakteria dalam perut kita memerlukan serat untuk dia hidup, dan bakteria baik dalam perut kita juga akan melindungi badan kita. Okey, makronutrien yang seterusnya, protein mempunyai kalori yang sama seperti karbohidrat, iaitu 4 calories per gram. Kalau karbohidrat pada asasnya adalah gula, kalau protein pada asasnya adalah amino acid ataupun asid amino. Antara fungsi utama adalah untuk pertumbuhan, maintain dan repair otot. Itu ramai yang tahu, tetapi actually protein ini sangat menyeluruh, lebih meluas lagi fungsinya untuk badan, seperti kesihatan otak, sistem imunisasi, menghasilkan sel-sel badan, hormon, tulang kita pun kebanyakannya adalah diperbuat daripada protein dan banyak lagi fungsinya. Badan kita memerlukan 21 jenis amino acid, namun 12 daripada amino acid tersebut badan kita boleh hasilkan, dan 9 dikira sebagai essential amino acid. Essential amino acid ni maksudnya kita hanya boleh dapati melalui pemakanan. Okay? Antara complete protein, iaitu protein yang mempunyai kesemua essential amino acid, adalah daripada protein haiwan, susu, dan dari tumbuhan pun tak banyak. Okay? Tumbuhan dikira sebagai incomplete protein, di mana mungkin ada setengah essential amino acid tetapi tak ada yang lain. Tapi pengecualian adalah seperti soya. Okay? Soya antara beberapa segelintir protein tumbuhan yang memang lengkap. Dan makro terakhir adalah fats, lemak. Okay, kalau dibandingkan dengan protein dan juga karbohidrat, nilai kalori untuk lemak ni lebih daripada 2 kali ganda, memberikan tenaga paling banyak. Sebab tu antara nasihat
utama yang baru nak mula diet adalah kurangkan pengambilan lemak, kurangkan pengambilan minyak. Apabila kita kurang, secara tidak langsung kita dapat jimatkan banyak kalori dalam diet kita. Dan lemak juga ada beberapa jenis, iaitu lemak tepu, lemak tidak tepu dan juga lemak trans. Dan antara ketiga-tiga ni, lemak trans yang dikatakan paling tidak bagus sebab badan kita tidak boleh metabolize lemak trans ni, badan kita tidak boleh proses lemak trans ni, dan itu boleh membuatkan penghasilan plak ataupun benda-benda yang menyekat saluran darah kita. Itu yang bahaya, yang menyebabkan penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Itu yang kita tak nak. Namun antara lemak tepu dengan lemak tidak tepu, berdasarkan kajian terkini, lemak tepu boleh kita ambil, tapi sebaiknya kurangkan dan lebihkan kepada lemak tidak tepu. Okay, lemak tepu ni adalah lemak daripada kebanyakannya daripada haiwan lah. Manakala lemak tidak tepu adalah lemak daripada sayuran. Okay, untuk mikronutrien, vitamin dan mineral diperlukan dalam badan dalam kuantiti yang sedikit. Untuk vitamin ada dua jenis, iaitu larut air dan larut lemak. Untuk larut air, vitamin B, C, larut lemak adalah A, D, E, K. Untuk vitamin larut air ni, apabila kita ambil, kalau dos yang berlebihan pun sangat mudah untuk badan kita buang. Sebab tu sebenarnya keperluan vitamin C kita 65 hingga 90 mg saja dalam sehari. Tapi kenapa ada suplemen boleh jual sampai 1000 mg, 2000 mg, 1500 mg. Sebab apa boleh jual setinggi itu? Adalah vitamin C larut air. Jadi kalau kita ambil lebih daripada keperluan pun, badan kita akan buang vitamin C yang lebihan itu saja. Jadi jarang dengarlah di mana kita lihat vitamin C overdose. Tapi kenapa ada nilai yang tinggi itu lebih kepada marketing lah. Macam contoh kalau antara vitamin C 500 mg dengan 1000 mg. Of course kita nampak, oh 1000 ni lebih bagus, lebih tinggi. Walhal kedua-dua dah cukup untuk memenuhi keperluan vitamin C harian. And then vitamin dan mineral ni tiada nilai kalori, maksudnya tidak memberikan tenaga secara langsung, namun penting untuk pelbagai proses badan yang lain. Dan nutrien keenam iaitu air. Lebih kurang 60 hingga 70% dalam badan manusia adalah air dan asas kepada segala jenis kehidupan. Okey. Apa yang saya nak highlight adalah berapa keperluan air dalam sehari. Banyak panduan yang kita dengar, ada yang kata 8 gelas sehari. Ada yang kata apa lagi? 1 liter untuk setiap 25 kg berat badan. Okey, itu salah satu. Dan yang saya nak kongsi ni, berat badan anda kali dengan 0.033 dan angka yang anda dapat tu adalah recommendation, panduan sahaja berapa keperluan air dalam sehari. Andai kata anda banyak exercise ataupun bekerja di bawah panas berpeluh lebih, boleh tambah 500 hingga 1 liter air. Tapi nilai yang anda dapat ni hanyalah panduan, bukan nilai tetap. Apabila anda dah follow kadar yang anda dah kira tu, step yang kedua adalah untuk membuat analisa tahap hidrasi diri dengan paling simple adalah urine color chart. Andai kata anda dah minum sebanyak mana yang ditulis itu tapi masih lagi tidak memuaskan, maksudnya anda perlu tambah lagi air. Simple je. Kalau dah capai tahap hidrasi yang bagus, maksudnya anda dah cukuplah minum air. Simple je. Start dari angka yang basic, kemudian tambah. Okey, itu adalah kaedah yang bagus, kaedah yang selamat, berbanding dengan ada yang cakap sekali minum terus minum banyak-banyak. Okey, ada yang sampai 6 liter sehari, 8 liter, 10 liter. Okey, minum air terlalu banyak pun tidak bagus, boleh memudaratkan kesihatan. Itu dinamakan sebagai hyponatremia, di mana darah kita menjadi terlalu cair, garam-garam mineral dalam darah kita pun kurang pekat dan boleh menyebabkan keadaan sampai koma dan boleh menyebabkan kematian. Okey, apabila kita minum air terlalu banyak dalam tempoh yang sangat singkat. Okey, next saya nak kongsi tentang phytonutrients ataupun phytochemicals. Okey, phytonutrients ni adalah compound yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Ini adalah yang memberikan sifat kepada tumbuhan tersebut seperti warna,
perisa dan bau. Sebab tu kalau anda tengok tumbuh-tumbuhan di alam semula jadi ni, dia ada kategorinya yang kita boleh kelaskan mengikut warna. Contoh, buah-buahan dan sayur merah, biru purple, hijau, putih, kuning oren. Ini adalah disebabkan mereka mempunyai phytonutrients yang tertentu yang memberikan warna itulah. Dia tidak dikira sebagai nutrien yang penting, phytonutrients ni, namun dia boleh memberikan manfaat yang sangat bagus untuk badan kita seperti kekuatan sistem imunisasi, antioxidants, melindungi daripada kanser, mencegah penyakit kardiovaskular, mengurangkan keradangan inflammation, mengurangkan kolesterol dan banyak lagi. Jadi, tak perlu nak terlalu detail, buah ini mengandungi isoflavones, mengandungi EGCG, mengandungi bla 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 semua tu. Anda tak perlu tahu. Apa yang anda perlu tahu adalah ambil buah-buahan dan sayur-sayuran dan pelbagaikan warnanya. Okay? Maybe untuk breakfast saya ambil pisang, dah ada warna kuning. Untuk lunch saya ambil sayuran hijau. Okay? Untuk snacking petang ada tembikai. Di dinner ada kubis putih. Jadi dalam sehari pelbagaikan warna. Okay? Kalau ikut cadangan hidangan, kita disarankan untuk ambil 3 hidangan sayur-sayuran dan 2 hidangan buah-buahan. Okay? Dah boleh follow tu, cuba pelbagaikan dari segi warna untuk mendapat pelbagai zat. Okay, semua okay so far? Okay ke? Diam je. Okay. Harapnya boleh faham. Kalau rasa terlalu laju ataupun kurang jelas, boleh je cakap di ruangan komen. Coach, boleh slow sikit tak? Boleh explain lagi tak? Dan sesi ni pun akan ada rakaman untuk anda lihat semula lah. Okay, sekarang ni kita masuk pada topik yang penting, iaitu tenaga. Dia ada banyak terms untuk tenaga ni. First adalah TDEE, Total Daily Energy Expenditure, ataupun jumlah perbelanjaan tenaga harian. Kedua, lebih common, iaitu DCR, Daily Calorie Requirement, keperluan kalori harian. Ketiga, Active Metabolic Rate, kadar metabolisme aktif. Basically, dia maksudkan benda yang sama, iaitu berapa banyak tenaga yang kita perlukan dalam sehari. Okay? Untuk saat ini hingga ke berikutnya, saya akan refer dia kepada DCR lah, Daily Calorie Requirement. Jadi ia merangkumi beberapa faktor. Okay, anda boleh tengok pada carta pie chart ni, antara yang terbesar adalah BMR kita, Basal Metabolic Rate. Kedua, physical activity, dan yang ketiga adalah thermic effect of food. Apa benda ni? Okey, untuk BMR itu adalah metabolisme asas badan kita. Banyak benda yang boleh mempengaruhi, antaranya jisim otot, umur, saiz badan, jantina, genetik, aktiviti fizikal, hormon, persekitaran, dadah dan diet. Okey, untuk perkataan yang saya bold tu, jisim otot, aktiviti fizikal dan diet, itu adalah perkara yang kita boleh kontrol. Maksudnya umur kita tak boleh kontrol kan, jantina of course lah tak boleh. Jadi apa yang kita boleh membantu untuk meningkatkan metabolisme kita, jisim otot. Sebab tu untuk wanita jangan risau untuk membuat senaman otot. Ini adalah beberapa kes saya jumpa, perempuan tak nak buat senaman otot, tak nak angkat dumbbell, tak nak pergi gym, dia just nak buat ringan-ringan, nak jogging, tabata dan sebagainya. Tidak. Actually, perempuan pun perlu untuk membuat senaman otot, dan hormon untuk pembinaan otot lelaki dan wanita berbeza. Jadi, walaupun anda angkat dumbbell, jangan risau, bicep anda tak jadi sebesar lelaki. So, sangat penting untuk buat senaman otot. Okay? Balance lah, cardio and muscle training. So, jisim otot, kita tingkatkan lagi tinggi metabolisme kita. Aktiviti fizikal ni adalah senaman high intensity, dia akan meningkatkan metabolisme lebih tinggi. Sebab tu di samping kita pelbagaikan senaman kardio dan senaman angkat berat, kita juga pelbagaikan dari segi intensity. Contoh hari ni kita jogging santai, esok kita buat aktiviti yang lebih high intensity, kita jogging speed laju sikit ataupun buat tabata, pelbagaikan. Dan dari segi diet, gaya pemakanan kita juga boleh meningkatkan metabolisme. Contohnya, kalau kita ambil kopi, kita ambil makanan pedas, boleh membantu sikit, tapi antara faktor terbesar adalah kita ambil protein yang lebih, juga dapat membantu meningkatkan metabolisme kita.
Untuk aktiviti fizikal, kita ada dua jenis iaitu exercise, benda yang kita boleh kontrol. Yang kedua adalah non-exercise activity thermogenesis. Ini macam kalau kita jalan sana sini, kita pergi berkebun, ataupun kalau anda perasan ada certain orang memang dari segi genetik terming effect non-exercise mereka lebih tinggi, di mana mereka tak boleh duduk diam. Duduk kat meja pun goyang kaki, tangan tu hentak-hentak meja, duduk 10 minit, bangun, jalan sana sini, itu pun secara tidak langsung boleh membakar kalori yang lebih untuk mereka. Tapi itu actually benda yang kita tak boleh kawal lah, bergantung kepada genetik. Itu dikatakan sebagai orang hyperaktif lah. Dan finally adalah terming effect of food. Terming effect of food ni, kalau anda tengok karbohidrat, protein dan lemak, protein mempunyai nilai yang tertinggi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan terming effect of food ni adalah berapa banyak tenaga yang digunakan untuk menghadam makanan itu sendiri. Sebagai contoh, kalau karbohidrat, saya ambil 100 kalori daripada karbohidrat, mungkin badan saya akan serap 90 kalori saja. 10 kalori itu telah digunakan untuk menghadam karbohidrat itu sendiri. Protein paling tinggilah. Jadi kalau saya ambil 100 kalori daripada protein, mungkin badan saya serap 70 kalori saja. 30 kalori itu dah digunakan untuk menghadam protein itu sendiri. Jadi baguslah anda dapat makan, at the same time boleh burn balik untuk menghadam makanan tersebut. Dan lemak adalah antara yang paling rendah lah. Okey, jadi kita dah tahu tentang DCR, keperluan kalori harian. Jadi macam mana untuk kira? Simple saja, tak payah keluarkan kalkulator, boleh Google saja DCR calculator, kat sini TDEE calculator. Jadi yang ada device tambahan tu, ada phone, ada laptop kat tepi ke, bolehlah kira siap-siap untuk mendapat anggaran keperluan tenaga harian anda. Okey, daripada situ anda sudah mengetahui berapa penggunaan tenaga harian anda, dan di sinilah saya nak kongsi rahsia kepada pengawalan berat badan, rahsia nak kurus, iaitu energy balance, keseimbangan tenaga ataupun calorie in, calorie out. Okey, calorie out itu adalah berapa banyak tenaga yang kita guna dalam sehari. Calorie in ni adalah daripada pemakanan kita lah, especially daripada makronutrien, karbohidrat, protein dan lemak. Sebab apa? Ketiga-tiga itu mempunyai kalori. Jadi kalau kita ambil sama dengan yang kita gunakan, contohnya keperluan tenaga harian Aizat adalah 1800 kalori. Jadi kalau saya makan 1800 kalori juga, jadi itu adalah weight maintenance, berat badan saya tidak berubah, tidak naik, tidak turun, weight maintenance. Namun andai kata pengambilan kalori saya berlebihan daripada apa yang digunakan oleh badan. Saya guna 1800 tetapi saya makan 2000. Apa yang akan berlaku kepada 200 kalori lebih tersebut? Okey, ada yang boleh berikan jawapan tak? Apa yang berlaku kepada lebihan kalori? Cepat-cepat, saya tunggu jawapan. Kalau tidak, saya tak proceed. Yes, Mika, thank you. Lemak. Okay, lemak ni adalah simpanan tenaga kita. Kalau kalori lebih, lebihan tenaga itu akan disimpan sebagai lemak, dan perkara yang sebaliknya pun akan berlaku andai kata kita tak cukup kalori. Saya perlukan 1800 kalori, tapi untuk hari ni saya kurang makan. Saya ambil 1400 sahaja. Jadi 400 kalori tersebut badan saya akan top up dengan membakar simpanan tenaga badan, iaitu membakar lemak. Simple saja. Dengan memahami konsep keseimbangan kalori ni, calorie balance ni, anda dah boleh katakan dalam genggaman dah. Nak kurus ataupun nak naik berat badan pun sama juga. Orang yang underweight nak naik berat badan sama juga. Mereka perlu makan kalori lebih daripada apa yang dibakar. Untuk orang yang nak weight loss, ambil kalori kurang daripada yang digunakan. Jadi ini adalah beberapa tips ataupun panduan untuk penurunan berat badan. Kita disarankan untuk mengambil kalori 250 hingga 500 kurang daripada keperluan tenaga harian. Kalau boleh jangan terlalu banyak. Kenapa? Especially jangan kurang daripada BMR lah. Sebab apa? BMR ni
adalah tenaga yang diperlukan untuk proses badan kita, untuk jantung kita berdegup, untuk penghadaman kita, untuk memastikan badan kita menghasilkan hormon yang secukupnya, untuk otak kita berfungsi. Jadi andai kata kalau kita ambil kalori sangat kurang, 800 kalori, 500 kalori, boleh kurus tak? Boleh, tetapi itu akan mengganggu kesihatan kita sebab tenaga kita sangat kurang, nak support badan kita pun tidak mampu. Jadi kalau boleh, jangan nak weight loss terlalu drastik, jangan nak kurangkan kalori anda sehingga terlalu sikit sehingga kurang daripada BMR. Dan penurunan berat badan yang sihat actually 0.5 hingga 1 kilogram setiap minggu. Kalau banyak tu pun dah sangat bagus. Okay? Kalau ada turun 500 gram setiap minggu pun bagus, teruskan. Yang penting boleh berpanjangan dan penurunan yang sihat. Namun untuk orang yang nak baru start diet ataupun orang yang badan obes, actually mereka boleh turun melebihi 1 kilogram lagi. Especially untuk minggu pertama hingga minggu ketiga. Sebab apa? Sebab selain daripada kehilangan lemak, badan juga akan kehilangan air. Especially kalau diet tu dia kurangkan pengambilan karbohidrat. Okay, untuk setiap gram simpanan karbohidrat kita, badan akan simpan sekali 3 gram air. Sebab tu orang yang first week start diet, happynya turun 2 kilo, 3 kilo. Tapi jangan harap benda itu akan berterusan. Okay, maybe minggu kedua makin kurang, minggu ketiga makin kurang, minggu keempat maybe 500 gram je yang turun. Tapi itu still pencapaian yang sangat bagus. Okay, ini nak tunjuk contoh lah. Kalau keperluan 1850, ambil kalori 1350, akan berlaku 500 kalori defisit. Dan kalau berterusan selama seminggu, saya akan bakar sebanyak 3,500 kalori ataupun bersama dengan 0.45 kilogram lemak. Sebab apa? Anggarannya adalah 1 kilogram lemak badan akan simpan sebanyak 7,700 kalori. Tapi dari segi realistically, mungkin akan turun lebih banyak daripada 0.45 kilogram ni. Sebab apa? Ini lemak saja. Okay, ingat, kita boleh juga kehilangan berat air. Jadi daripada situ anda boleh nampak betapa pentingnya kalori ni. Okay, nak kawal berat badan, nak kawal jisim lemak, kita perlu kawal kalori. Sebab tu ingat perkataan ini, iaitu calorie is king. Apabila target anda untuk menurunkan berat badan, yang penting mencapai kalori defisit. Sebab tu keutamaan pertama adalah kalori, keutamaan kedua barulah pemakanan yang sihat. Bukannya saya cakap anda tak perlu makan sihat. Tapi kalau target anda adalah untuk menurunkan berat badan, kalori adalah keutamaan nombor 1, baru pemakanan yang sihat. Okay? Anda boleh tengok gambar ni lah sebagai contohnya. Burger Big Mac dengan semangkuk Caesar salad. Kalau sekali pandang, mungkin ada yang cakap, makan salad lah nak kuruskan, makanan diet kan. Tapi salad tersebut penuh dengan mayonis, salad dressing, ayam salut tepung, ada olive oil lagi. Jadi dari segi kalori tidak mustahil untuk semangkuk salad kalori lebih lagi berbanding dengan burger Big Mac tu. Jadi tidak semestinya makanan yang kita sangkakan sihat itu makanan untuk diet. Okay? Yang penting untuk mencapai weight loss adalah berada dalam kalori defisit. Okay, sebagai aktiviti, agak macam mana rupa individu yang makan macam ni. Okay, ada pizza, ada pasta, ada protein shake, ada french toast, ada sandwich lagi. Agak macam mana rupa individu yang makan macam ni. Okay, 3, 2, 1. Okay, ini actually adalah gaya pemakanan dahulu untuk atlet renang Amerika Syarikat, Michael Phelps. Okay, bukan sekadar perenang tetapi antara perenang yang paling berjaya lah, banyak gold medal. Tapi bukan dia kerap makan macam ni. Ini dia makan dahululah. Tapi selepas ada dietitian, selepas ada nutritionist dia sendiri, dah makin improve lah. Tapi apa yang saya nak tunjukkan, dia makan banyak tu tetapi still boleh maintain badan yang kurus. Sebab apa? Ingat lagi konsep keseimbangan kalori. Yes, dia makan banyak kalori tetapi dia boleh burn balik. Okay, dalam sehari training maybe 2 kali.
dan anda tengok badan dia pun badan yang besar, lebih besar badan, lebih berotot, lebih banyak tenaga yang diperlukan, lebih tinggi metabolisme. Jadi dia makan banyak ni pun dia boleh burn balik. Jadi sebab tu saya nak cakap pemakanan ni adalah individual. Apa yang berkesan untuk Siti tidak bermakna berkesan untuk Sarah. Apa yang Ali makan untuk kurus tidak bermakna perkara yang sama akan berlaku jika Atan follow diet yang sama. So diet yang terbaik adalah diet anda. Jangan follow diet orang lain. Tadi dalam dalam grup saya ada tanya persoalan ni, pemakanan dengan senaman mana lebih penting? Mana untuk turunkan berat badan? Okay, dan respons yang sangat bagus. Okay, ada yang cakap semualah mostly yang cakap pemakanan lebih utama. Okay, ada yang sebut 70-80%, ada yang sebut 90%, 70%. Jadi betul lah, semua yang jawab tu betul. Iaitu pemakanan adalah paling utama untuk mengawal berat badan, sebab daripada pemakanan kita dapat kontrol kalori kita. Okay? Ada yang cakap, oh saya makan banyak tapi saya boleh burn balik. Persepsi itu tidak begitu bagus sebab kita perlu exercise yang lama, yang high intensity untuk burn kalori yang tidak begitu banyak. Okay, sebagai contoh lah, 30 minit jogging pada speed sederhana boleh bakar sebanyak 250 kalori. Okay? Makan 2 biji kari pak pun dah 260 kalori. Jadi anda nak pilih mana? Nak kurangkan pengambilan kari pak ke? Nak jogging 30 minit moderate intensity? Jadi antara kaedah pengawalan kalori yang terbaik adalah melalui pemakanan. Okay? Andai kata kita jaga pemakanan tanpa bersenam, kita boleh turun berat badan, tetapi kita perlu makan sedikit dan badan kita juga akan rasa letih dan tidak bertenaga. Kenapa? Sebab exercise juga boleh membantu untuk burn extra kalori. Andai kata kita tidak exercise, jadi kalori intake kita pun perlu sangat sedikit lah. Tapi kalau kita bersenam banyak mana pun, tanpa jaga pemakanan, tanpa kawal kalori intake, belum tentu boleh turun berat badan jika kita makan melebihi daripada keperluan kalori. Namun kalau kita gabung kedua-duanya sekali, iaitu kita bersenam dan kita mengamalkan pemakanan yang sihat, kita kawal kalori, apa yang akan berlaku adalah penurunan berat badan yang sihat dan lebih mudah, kita rasa enjoy saja sepanjang perjalanan dan kesihatan juga menjadi lebih baguslah. Ingat, kita makan bukan untuk kurus semata-mata. Kita makan juga untuk kesihatan. Sama juga exercise. Exercise bukan untuk kurus saja, tapi kita exercise juga untuk kesihatan. Okay? Sebab tu nama program pun bukan soal kurus. Okay, just untuk highlight betapa pentingnya nilai kalori. Contohnya minyak zaitun, olive oil. Memang antara sumber minyak yang paling sihat, namun minyak tetap minyak. Satu sudu besar minyak zaitun ke, minyak sunflower ke, minyak bijan ke, nilainya adalah 120 kalori. Sama juga untuk benda-benda yang lain yang kita sangkakan sihat tetapi sebenarnya tinggi kalori. Contohnya ke kacang. Memang sihat, memang mengandungi lemak yang sihat, protein yang tinggi, namun ke kacang ni dia tinggi dengan natural oils dia dan boleh menyumbang kepada kalori tambahan. Bukan saya nak cakap anda tak boleh makan benda ni, tapi kalau nak makan perlu tahu nilai kalori, perlu kawal portion supaya intake kalori harian tidak berlebihan. Okay, nak makan itu terpulang kepada diri dengan syarat pandai untuk manage kalori anda. Nasi kandar. Oh, ada yang cakap nasi kandar ni sihat lah. Sebab apa sihat? Ada nasi, ada sayur-sayuran, ada ayam. Lengkap lah. Memang baguslah kan? Tapi nasi banjir dengan kuah. Okay, kuah bersantan. Santan tinggi kalori. Kemudian sayur-sayuran bergoreng. Ayam salut tepung, goreng lagi. Jadi walaupun dia dikira sebagai pemakanan yang seimbang, namun tidak bermakna ia adalah pemakanan untuk mengurangkan berat badan. Okey, beza tu. Sama juga sebelah kanan tu, okey, buah-buahan yang telah dikeringkan lebih tinggi kalorinya sebab dia lebih kecil. Dan mayonis antara sos yang paling tinggi kalori sebab diperbuat daripada kuning telur dan juga minyak. Okey, oleh itu anda sudah tahu betapa pentingnya untuk kita nak mengawal kalori harian. Jadi ada yang tanya, Coach, macam mana nak apply knowledge tu? Diet apa yang saya nak follow?
Okey, itu terpulang kepada diri. Dia ada banyak cara. Sama ada anda nak agak-agak kawal portion, paling mudah, ataupun anda nak lebih advance. Lebih advance ni adalah pakai aplikasi MyFitnessPal. Memang dia lebih membantu, lebih tepat, tetapi negatifnya adalah dia lebih renyah lah, lebih rumit. Sebab apa? Setiap kali nak makan perlu key in. Lepas tu kena timbang makanan untuk dapat nilai yang lebih tepat. So konsep asasnya adalah keseimbangan kalori, namun macam mana anda nak apply tu terpulang kepada diri. Kelas jenis-jenis diet ni saya akan buat pada minggu hadapan lah. Tapi untuk kelas malam ni just untuk basic nutrition dan juga calories. Tapi cara yang paling mudah yang ramai orang boleh follow dan ramai yang telah mendapat hasil weight loss antara diet yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu diet suku-suku separuh ataupun portion control. Simple saja. Anda kawal portion, suku karbohidrat, suku protein dan separuhnya serat. Serat daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Simple je. Boleh enjoy nasi, nak makan pasta ke, nak makan roti ke, dengan syarat kawal portion mengikut nisbah suku-suku separuh. Namun, untuk orang yang lebih aktif, untuk orang yang rajin bersukan, pergi gym, berjogging, angkat dumbbell, yang join live BSK, saya recommend untuk buat modify di mana protein anda lebih sikit. Okey, apa kelebihannya amalkan portion control di mana kita lebihkan serat dan juga kita lebihkan protein? Okey, serat seperti saya explain awal tadi, badan kita tidak boleh hadam. Oleh itu, dia tiada kalori. Tapi kalau kita makan sayur tu, adalah sikit-sikit kanji yang memberikan sedikit kalori. Tapi pada asasnya, sayur-sayuran rendah kalori. Kedua, selain daripada rendah kalori, macam mana sayur-sayuran ni boleh membantu adalah dia mengenyangkan. Dia mengambil ruang dalam perut tetapi tidak menyumbang kalori. Jadi sangat membantulah. Sebab tu apabila kita tingkatkan sayur dalam nasi kita, kita rasa lebih kenyang tetapi kita tak tambah banyak kalori pun berbanding dengan kita tambah banyak nasi. Kadang tak rasa kenyang pun tapi kalori yang kita ambil tu dah tinggi. Kedua, kenapa protein yang lebih membantu? Firstly adalah protein ni high satiety, iaitu mengenyangkan. Seterusnya, protein seperti saya explain awal tadi mempunyai thermic effect yang tertinggi di mana kebanyakan kalori sudah digunakan untuk menghadam protein itu sendiri. Dan ketiga, protein membantu untuk membina jisim otot. Okay? Apabila jisim otot kita meningkat, metabolisme pun akan meningkat, kadar pembakaran kalori harian pun akan meningkat. Jadi itu kelebihan kenapa kita disarankan untuk lebihkan sayur-sayuran dan protein apabila diet. Tak perlu kira kalori secara detail pun, kita amalkan suku-suku separuh boleh membantu untuk menurunkan berat badan. Dan di samping kita kawal portion, at the same time, di samping kita makan makanan yang seimbang, yang lengkap, at the same time kita kawal portion lah. Kalau tengok pada gambar ini, semuanya ada nasi, semua ada sayur, semua ada protein. Hidangan yang lengkap tetapi dari segi kalori berbeza. Sebab apa? Jumlah hidangan ataupun portion yang berbeza. Jadi itu adalah salah satu lagi aspek yang anda perlu ambil kira andai kata target anda adalah untuk weight loss. Okay, di samping itu belajar membaca label pemakanan. Apa yang penting adalah untuk membaca ni lah. Kalau target weight loss, membaca nilai kalori dan juga berapa hidangan. Contohnya, di sini ditulis setiap hidangan 2 keping bersamaan dengan 151 kalori. Simple. Dan maybe anda boleh tengok juga kepada ramuan, iaitu tengok pada yang paling atas. Kalau paling atas ni adalah ramuan yang paling banyak. Andai kata di nombor 1 ni gula ataupun minyak ataupun benda-benda yang anda tidak inginkan, maksudnya itu adalah ramuan yang paling banyak. Jadi sebaiknya jauhilah. Okay, so di sini, kenapa pentingnya ada ilmu untuk membaca label pemakanan? Sebab kita kadang ditipu, tak adalah ditipu secara sengaja, tapi taktik lah oleh manufacturer untuk memberikan kalori yang lebih sikit daripada yang sebenarnya. Okay, contohnya pada sneakers ni,
sekali pandang dia tulis 220 kalori. Oh, jadi kita ingat makan satu bar ni 220 kalori. Tapi dia cakap per serving dan untuk setiap bar ni 2 servings. Jadi actually separuh ni sebenarnya 220 kalori. Lagi separuh 220 kalori. Jadi satu bar ni 440 kalori. Sangat beza tu. Kalau orang yang tak ada ilmu nak baca label, mungkin dia kata, oh sikit je 220. Tapi in reality dia makan satu tu 440. Itu pentingnya untuk baca label makanan. Sama juga macam ni. Dia tulis 200 kalori tapi untuk 4 blok per serving. Okay, 4 blok maksudnya 4 petak coklat ni dah 200 kalori. Tinggi kan? Jadi bukannya saya nak cakap anda tak boleh makan benda ni, bukannya tak boleh makan kek ke, tak boleh makan aiskrim. Boleh, tak ada masalah, tiada halangan. Yang penting anda bijak mengawal kalori harian supaya tidak berlebihan. Sebab tu kalau nak dirumuskan dalam satu perkataan, apa yang penting untuk diet, bukannya pil kurus, bukannya exercise, tapi pengetahuan. Kena ada ilmu. Okay, sama juga minuman, okay, dia tulis 85 kalori, tapi bukan untuk sebotol. 85 ni kena kali dengan 2.5, jadi dalam almost 200 kalori lah. Okay, semua jelas so far? Semua boleh follow? Okay, ini exercise perbandingan lah brand A dengan brand B. Macam mana nak ketahui mana lebih kurang kalori. Okay, antara cara paling mudah untuk membandingkan adalah per 100 ml. Jadi kita dapat tahu yang brand B ni lebih rendah. So ini adalah lebih sesuai untuk orang yang berdiet. Okay, kalau nak kurus, perlu kawal kalori saja. Mudah kan? Tapi dah try makan seimbang, dah try makan kurang, dah try exercise lebih, kenapa ada pelbagai diet, kenapa tak kurus-kurus? Jadi betul ke konsep kalori ni? Betul ke scam ni, kalori ni? Lepas tu FRAS. Ini saya rasa mungkin ada beberapa daripada anda yang telah menghadapi situasi ni, dah try diet, dah try exercise tapi tak turun-turun, kemudian FRAS, kemudian nak give up. Okay, memang betul konsep asas kawalan berat badan adalah keseimbangan kalori. Itu memang basic. Tapi kenapa dia rasa lebih sukar? Ini reality. Okay, ini adalah dalam situasi yang ideal. Okay, ini adalah dalam dunia impian sahaja, di mana apa yang kita makan tu memenuhi keperluan badan dan badan terus menjadi sihat. Tapi in reality, kenapa kita rasa diet itu sukar, kenapa rasa mencabar? Sebab banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi. Antara faktor terbesar adalah genetik. Genetik juga mempengaruhi hormon. Hormon juga antara faktor yang terbesar, especially hormon yang mengawal kelaparan, hormon yang mengawal kekenyangan, hormon yang mengawal stres, hormon yang mengawal kualiti tidur. Jadi itu juga boleh mempengaruhi BMR kita, status kesihatan. Contohnya penyakit thyroid. Orang yang individu mempunyai penyakit hypothyroid, mereka burn kalori yang sangat sedikit dalam sehari. Jadi makan sikit pun senang nak naik berat badan. Di sebaliknya, orang yang menghadapi masalah hyperthyroid, di mana mereka burn banyak kalori dalam sehari. Makan chicken chop, makan KFC pun tak gemuk-gemuk. Kita rasa happy lah, tapi banyak lagi komplikasi kesihatan yang ada. Okay. And then itu saling berkait. Okay, kemudian kita ada persekitaran, environment juga boleh mempengaruhi hormon. Okay, aktiviti fizikal. Macam mana kalau kita tinggal di pusat bandar di mana tak banyak tempat beriadah, tak banyak gym. Kita pergi kerja pun naik public transport, kurang berjalan. Okay, itu juga boleh mempengaruhi. And then persekitaran juga boleh mempengaruhi radikal bebas. Radikal bebas ni adalah free radicals yang menyerang sel-sel kita yang menyebabkan kanser. Okay. So ini sebabnya kenapa walaupun konsep asas nak kawal berat badan itu simple, okay, kawal kalori, namun dari segi realitinya boleh mencabar. Dan ini lebih inilah, ini daripada research paper. Ini saya lukis-lukis je, tapi dari segi realiti banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi kita punya kawalan berat badan. Sebab tu sekali lagi saya nak
tekankan, jangan compare diri anda dengan diri orang lain. Okay, setiap orang mempunyai genetik yang berbeza, setiap orang mempunyai cabaran yang berbeza. So don't compare yourself. Andai kata orang tu dah turun 2 kilogram, anda baru turun 500 gram, tak apa. Jangan bandingkan kejayaan anda dengan pencapaian orang lain. It's you versus you. Dan antara faktor genetik adalah somatotype. Dia maksudnya kecenderungan untuk memiliki bentuk badan tertentu. Ada orang yang cenderung kurus, ada orang yang cenderung berotot, ada orang yang cenderung berlemak. Namun apa yang saya nak highlight adalah walaupun ini faktor genetik, namun jangan kata anda ditakdirkan untuk gemuk. Oh, saya genetik gemuk lah, jadi tak boleh nak kurus. Tidak. Dia bukan bermakna anda akan kekal dengan bentuk badan tersebut sepanjang hayat. Okay? Anda boleh lagi nak ubah bentuk badan, namun mempunyai cabaran masing-masing lah. Contohnya kalau orang ectomorph, kita tengok, oh baguslah dah kurus. Tapi untuk mereka, actually mereka menghadapi masalah underweight, di mana mereka berat badan terlalu kurus dan nak bina otot pun sukar. Macam kebanyakan orang endomorph, badan jenis berlemak, tapi antara kelebihan endomorph ni, mereka mudah untuk membina otot. Jadi setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeza. So don't compare yourself with others. It's you versus you. Jadi kesimpulan daripada kelas malam ni, diet yang terbaik adalah diet yang anda boleh dapatkan keperluan secukupnya dan mampu kekal konsisten. Okay, mampu kekal konsisten tu penting. Andai kata diet yang anda follow, anda tak enjoy, anda tak kekal konsisten, tak kisahlah boleh turun 10 kg ke 20 kg ke, kalau anda tak enjoy, kalau anda tak boleh kekal konsisten, nanti anda akan tinggalkan diet tersebut dan berat badan naik balik. Okay, poin kedua, untuk capai weight loss, calorie deficit paling utama. Dan ketiga, untuk konsisten dengan calorie deficit, anda sendiri akan tahu pendekatan mana yang terbaik. Okay, mungkin anda tengok, orang ni post kat Facebook, diet dia makan brown rice, makan salmon, makan asparagus. Tidak bermakna anda perlu follow 100%. Okay? Diet anda adalah pemakanan yang anda boleh enjoy, at the same time boleh mendapat hasil weight loss. Okay? Tak perlu nak beli ataupun makan benda yang anda tak suka ataupun di luar kemampuan. Boleh saja kurus dengan makan nasi berlauk, tak ada masalah. Yang penting kawal jumlah kalori harian. Jadi dari situ kita boleh mengatur strategi lah. Okay? Pertama sekali paling utama adalah untuk anda mengetahui anggaran keperluan kalori harian anda, DCR anda, TDE anda, AMR anda. Jadi boleh Google saja untuk mendapatkan anggaran tersebut. Dari situ anda boleh ketahui target kalori harian anda. Contohnya kalau DCR 1800, jadi untuk mencapai weight loss perlu kurangkan lagi lah daripada itu. Maybe 1500 target kalori harian anda. Dan ketahui plan pemakanan sihat anda. Anda dah tetapkan plan. Okey, aku nak manage kalori aku. Untuk breakfast, aku ambil ringan je lah. Aku minum susu, kopi dengan maybe telur and pisang. And then untuk lunch, aku nak makan nasi. Tapi aku kawal portion, suku-suku separuh. Untuk petang, aku snacking, buah-buahan. Untuk dinner, aku makan nasi juga, tapi ringan lagi. Okay, bina strategi anda, bina plan anda. Kalau tiada plan, keberangkalian anda untuk gagal tu lebih tinggi. Okay? Failing to plan is planning to fail. Okay? Gagal untuk merancang adalah merancang untuk kegagalan. And then daripada situ dah ada plan pemakanan, buatlah juga plan senaman. Saya nak join Zoom BSK maybe 4 kali seminggu, ataupun 2 kali Zoom, 2 kali jogging, 1 kali pergi gym. Ikutlah, itu plan anda. Maybe 2 kali seminggu pun dah cukup bagus. Yang penting ada perancangan dan anda boleh kekal konsisten. Dan finally, nombor 5, macam mana anda nak tahu apa yang anda buat itu berkesan ataupun tidak, iaitu dengan menilai progres anda dengan timbang lah. Kalau berat badan turun, baguslah, maksudnya apa yang anda lakukan itu berkesan, teruskan je. Kalau berat maintain, maybe anda perlu adjust sedikit diet anda dan tingkatkan aktiviti. Sebab apa perlu adjust? Sebab semua ini anggaran sahaja. Kalori yang anda burn dalam sehari itu anggaran sahaja. Apa yang anda makan, walaupun anda pakai aplikasi MyFitnessPal ke apa, itu pun masih lagi anggaran, bukan 100% accurate. Jadi kalau kata anda masih tak turun,
anda perlu adjust lagi untuk kurangkan lagi. Sebab tu proses weight loss ni lebih kepada trial and error. Bukan terus anda start diet akan straight je weight loss. Okay? Akan ada turun, akan ada static, akan ada naik sikit, akan ada turun balik. Yang penting dalam jangka masa yang lama menunjukkan pattern yang menurun lah. Okay, ada yang tanya berapa kerap saya perlu timbang coach? Sebaiknya pada waktu dan situasi yang sama setiap kali. Kalau boleh, saya suggest selepas anda bangun, sama ada nak pergi tandas ataupun tidak, terpulang. Tapi kalau boleh situasi yang sama, okay, kalau boleh lepas bangun, lepas pergi ke tandas, terus timbang. Tak perlu breakfast, tak perlu minum air lagi, terus timbang dan pastikan situasi yang samalah setiap kali anda timbang. Jangan hari ini timbang pagi, esok timbang petang, kemudian timbang malam pula, lepas tu sehari 3 kali timbang. Tidak. Perlu timbang sekali sahaja dan kalau boleh situasi yang sama. Okey, dari segi kekerapan, nak timbang sekali seminggu ke, 3 kali seminggu ke, ataupun nak timbang setiap hari? Ini pun jawapan saya adalah terpulang dan setiapnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Okey, contohnya kalau kita timbang secara kerap, kita timbang setiap hari, dia boleh memberikan bacaan yang lebih tepat, tetapi antara kekurangannya adalah lebih stres. Stres tengok penimbang ni, stres lah tengok angka ni kadang naik kadang turun. Kalau anda jenis yang mudah stres dengan penimbang, tak ada masalah, boleh timbang sekali seminggu, 2 kali seminggu. Okay, lebih santai, tapi antara kekurangannya adalah kurang tepatlah baca anda. Apa yang dimaksudkan dengan kurang tepat adalah graf penurunan weight loss anda bukannya straight turun, tetapi ada hari anda turun, ada hari anda naik, ada hari naik balik, ada hari turun banyak. Jadi weight loss graph yang realistik akan ada naik turun. Tapi apa yang penting adalah trend, overall trend yang menurun. Itu yang bagus. Dan antara kekurangannya, kalau anda timbang sekali seminggu, mungkin anda dapat bacaan yang tidak mereflektkan situasi yang sebenar. Contohnya, contohnya anda timbang pada hari ini, kemudian anda timbang pada hari ini, kemudian hari ini pula. Jadi anda tengok statik je berat badan. Lepas tu frust. Padahal actually trend menurun. Itu antara kekurangannya kalau anda timbang sekali seminggu. Dia mungkin tidak menunjukkan progres yang sebenar. So nak timbang kerap ke, nak timbang jarang, itu terpulang kepada dirilah. Dan pesanan saya, jangan terlalu taksub dengan angka kilogram, jangan terlalu stres dengan kilogram ni. Sebab apa? Dia bukan sekadar weight loss, tapi anda juga perlu tengok secara menyeluruh. Contohnya dari segi inch loss, dari segi fitness anda, dari segi mood, dari segi energy. Banyak lagi metrik yang boleh improve apabila anda diet dan exercise, bukan sekadar kilogram pada penimbang tu. Okay, sebab apa berat badan boleh naik dan turun? Kalau kita mencapai kalori deficit, apa yang akan kurang adalah lemak. Tapi banyak lagi benda yang boleh mempengaruhi. Contohnya kalau kita exercise, boleh tingkatkan muscle mass. Air dalam badan pun akan berubah. Glycogen pun berubah. Glycogen ni adalah simpanan karbohidrat. Okay? Saki baki dalam perut kita pun boleh mempengaruhi. Sebab tu dalam sehari pun berat badan kita boleh fluctuate banyak. Okay? Sehingga 2 kg. Dan terutamanya kepada wanita, waktu period anda pun boleh mempengaruhi berat badan. Okay? Sebab hormon yang menyimpan air yang lebih. Okay, clear all. Okay, next. Jadi nak kongsi sedikit beberapa tips. Okay, lebihkan sayuran, lebihkan protein, karbohidrat, utamakan karbohidrat yang kompleks. Kalau boleh tukar roti putih kepada roti wholemeal. Tapi andai kata kalau memang tak kena dengan tekak anda, tak boleh makan brown rice, tak boleh makan roti wholemeal, tak ada masalah. Boleh sahaja anda nak enjoy nasi putih, roti putih dengan syarat anda perlu gantikan balik serat yang hilang tersebut. Antara kelebihan kompleks karbohidrat ni actually sebab dia mempunyai serat yang lebih dan nutrien yang lebih. Jadi kalau anda nak makan roti putih, anda perlu gantikan balik lah. Jadi perlu letak sayur-sayuran yang lebih sedikit. And then healthy snacking pada portion yang betul, jauhi makanan high process, padat dengan kalori, amalkan pembacaan label makanan. Ada juga beberapa makanan tambahan seperti kafein yang boleh membantu dalam weight loss anda. And then target perubahan slow and steady dan
anda perlu ingat pemakanan anda adalah untuk sepanjang hidup. Jadi cari gaya pemakanan yang anda enjoy supaya anda boleh kekal konsisten. And then saya nak share juga antara kesilapan lazim. Dia makan seimbang tetapi masakan yang tinggi lemak ataupun portion lebih. Okay, dia amalkan diet suku-suku separuh tetapi suku nasi itu nasi goreng. Suku protein tu ayam goreng. Kemudian sayur pun sayur bergoreng. Kemudian dia punya buah jus blended tambah gula. Okay, itu pun tak jadi juga. Ingat yang penting adalah kalori. Okay, sebab tu kalau makan buah terlalu banyak pun boleh menyumbang kepada kalori tambahan. Okay, kesilapan ketiga, terlalu obses dengan angka pada penimbang. Asyik nak fokus turun saja. Padahal kita akan turun naik itu adalah satu proses yang normal. Dan kalori defisit terlalu besar, cheat day keterlaluan 6 hari berada dalam kalori defisit. Okay, 6 hari 200 kalori defisit dirosakkan oleh sehari cheat day 1000 kalori lebih. Sebagai contoh lah, ataupun 2000. Tapi yang penting nak amalkan cheat tu tak ada masalah, tapi jangan keterlaluan. Jangan rosakkan seminggu diet anda disebabkan oleh satu cheat day yang over. And then self reward exercise dengan makanan yang tidak sihat. Okay, baru habis jogging 20 minit, reward dengan makan ayam gunting, makan burger dan sebagainya. Okay, exercise burn 200 kalori tapi reward dengan makanan 500 kalori. Tak jadi juga. Underestimate calories in, maksudnya dia sangkakan benda yang dia makan tu lebih rendah kalorinya berbanding dengan nilai sebenar. Okay, kalau yang jenis tengok MyFitnessPal, dia ada banyak database dia. Ada yang cakap 400 kalori, ada yang cakap 500 kalori, ada yang cakap 600 kalori. Kalau anda tidak pasti apa yang anda makan tu, ambil nilai yang lebih tinggi. Lebih baik kita overestimate kalori yang kita ambil daripada underestimate. And then nak result yang cepat. Okay? Jangan expect result yang cepat dan mudah. Okay? Ingat 0.5 hingga 1 kilogram pun adalah weight loss yang sangat bagus. Yang penting anda konsisten. Ingat anda berat badan naik pun, anda mencapai overweight ke obese ke, bukan dalam seminggu. Ia adalah satu proses yang berterusan. So anda nak turun balik pun akan mengambil masa, tapi jangan risau, yang penting konsisten. Okay, kalau yang daripada tim saya tu, mulai esok, bolehlah kalau anda nak send collage pemakanan harian, di mana setiap kali anda makan, anda ambil gambar, kemudian gabungkan dalam apps collage, kemudian send dalam group dan saya akan rate lah. Dan rate pun maybe bukan setiap hari, sebab banyak sangat peserta, so hari tertentu saja. Tapi kalau daripada tim coach lain pun, actually ini adalah satu aktiviti yang sangat bagus. Sebab apa? Apabila anda ambil gambar pemakanan harian anda, anda akan lebih aware apa yang anda ambil dan maybe anda boleh identify, oh sebenarnya sebab aku makan ni lah, aku tak dapat weight loss. Dan itu adalah satu latihan yang bagus lah untuk anda nak betul-betul memahami apa yang anda makan dalam sehari tu. So, kalau yang berminat, kalau yang nak buat tu, bolehlah. Okay, itu saja untuk kelas pertama ini. Jadi, ini lebih kepada basic pemakanan dan juga basic kawalan kalori. Untuk kelas minggu hadapan, kelas kedua adalah topik jenis-jenis diet dan mana yang terbaik untuk anda. Okay, sekarang ni kita belajar basic dahulu. Minggu depan kita belajar lebih kepada aplikasi. Okay, pernah tertanya tak kenapa ada diet Atkins, diet keto, diet high protein, diet low protein, okay, apa lagi, intermittent fasting, diet telur, diet sup dan sebagainya. Kenapa ada pelbagai jenis diet sedangkan konsep asas pengalaman berat badan ni hanya kontrol kalori. Okay, dalam kelas minggu hadapan saya akan terokai, sama-sama kita terokai jenis-jenis diet dan pada penghujung kelas anda dapat tentukan mana jenis diet yang terbaik untuk anda. Alright, okay, jom kita sesi Q&A. Kalau ada sebarang persoalan dan pertanyaan boleh tanya. Tapi sebelum tu saya nak jawab persoalan daripada Kak Fiza dalam grup. Okay, garam boleh menggemukkan ke? Garam. Jawapan yang ringkas, tidak. Sebab garam ni adalah mineral, micronutrient. Garam tidak mempunyai nilai kalori. Tetapi garam boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan. Sebab apa? Garam ni dia serap air. Jadi apabila kita ambil makanan yang tinggi dengan garam, badan kita akan simpan air dengan lebih
dan itu boleh menyebabkan angka pada penimbang meningkat. Sebab tu juga kalau diet kita kurang garam, rendah garam, kita akan turun berat yang banyak, tapi mostly adalah water weight, berat air. Dan part yang kedua, kalau ikan masin dan krepek ni bukan dah dikira sebagai garam saja, tetapi dia adalah makanan berkalori. Contohnya ikan masin, krepek ni kan dah karbohidrat, kemudian digoreng lagi, sebab tu dia tinggi kalori. Apabila tinggi kalori, boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan. Tapi bukan disebabkan oleh garam yang ada pada krepek tu, disebabkan oleh krepek itu diperbuat daripada karbohidrat yang banyak, tinggi gula dan telah digoreng, menyebabkan dia tinggi kalori. Okey, harap ini jelas. Dan saya nak tambah satu lagi. Kalau anda diet, tidak semestinya anda buang 100% garam. Boleh saja anda nak letak sedikit garam dalam masakan. Sebab apa? Garam pun adalah antara nutrien yang badan kita perlukan. Okay, garam ni adalah sodium dan juga klorid. Kedua-dua ni adalah elektrolit yang badan kita perlukan untuk berfungsi. Jadi tidak semestinya anda diet tu perlu cut garam semata-mata. Boleh, tapi kurangkan pengambilan garam yang berlebihan. Saya cukup rasa, yes. Boleh, cukup rasa. Okey, untuk MSG, MSG saya akan explain dalam kelas ketiga. Kelas ketiga adalah mitos-mitos pemakanan. Betul ke MSG ni jahat? Betul ke MSG ni sangat tak bagus? Itu kita akan explore pada kelas ketiga, mitos-mitos pemakanan. Okey, ada soalan daripada Radik from Singapore. Dia PM, Coach, kenapa saya masih tidak dapat kurangkan berat badan walaupun kawal kalori berbulan-bulan? Thank you. Okey, ini dah masuk topik plateau. Okey, antara punca pertama plateau adalah first, memang tidak mencapai kalori defisit pun. Kita sangkakan diet yang kita amalkan tu dah cukup untuk mencapai kalori defisit, tapi in reality belum masih lagi mencapai. Jadi antara strategi yang boleh digunakan untuk orang yang plateau ni, lebih teliti dengan pengambilan pemakanan hariannya, kira kalori dengan lebih detail, dan kalau boleh tingkatkan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kalori burn. Lebih kepada kardio lah. Okay? Sebab senaman kardio ni akan membakar lebih banyak lemak, lebih banyak tenaga berbanding dengan senaman seperti angkat berat. So dalam jawapan yang ringkas, maksudnya masih lagi belum mencapai kalori defisit. Kalau anda rasa dah capai tu tapi berat badan tak turun-turun, maksudnya cuba kurangkan lagi target kalori harian anda. At the same time, cuba tingkatkan aktiviti fizikal supaya mencapai kalori defisit. Dan ada banyak lagi benda yang boleh mempengaruhi kenapa kita berat badan tak turun. Tapi penjelasan yang lebih terperinci itu saya akan explain pada kelas hujung-hujung lah, iaitu kelas plateau. Ada lagi sebarang persoalan dan pertanyaan, especially daripada tim coach-coach lain? Kalau tim saya, boleh je tanya dalam grup WhatsApp tu. Dan untuk rakaman kelas ini, saya akan upload esok dalam YouTube saya, okay, YouTube Coach Aizat. Boleh pergi tengok dan subscribe. Ada konten yang lain juga yang saya buat. Coach, ada cadangan pemakanan breakfast yang terbaik? Okay. Okay, macam saya cakap, dia tiada istilah diet terbaik sebab setiap orang mempunyai gaya pemakanan yang tersendiri. Tapi kalau saya nak berikan panduan, okay, simple, untuk breakfast, target anda mungkin 500 kalori. Contohlah. Jadi daripada target 500 kalori tu, anda rasa nak makan apa? Contoh 2 keping roti, 158 kalori. Okay, biji telur, 78 kalori. Kemudian anda tambah sedikit sayur, buah-buah, maybe dah capai 100 kalori. Kemudian anda buat kopi O tanpa gula, sedikit susu, maybe 880 kalori. So, dia depends lah.
Kalau saya nak bagikan meal plan pun, mungkin ini berdasarkan pengalaman kalau saya berikan meal plan pun bukan semua akan follow, dan yang follow pun mungkin rasa macam tak begitu best. Tapi nak ambil sebagai panduan, maybe nak try certain recipe dan sebagainya, boleh. Nanti selepas pada kelas ni ataupun esok, saya akan berikan satu Google Drive. Dalam Google Drive tu akan ada beberapa PDF yang boleh membantu, antaranya adalah nilai kalori makanan harian, recipe book dan juga benda-benda yang berkenaan. Jadi kalau Hafiz tanya tu, pemakanan breakfast yang terbaik, saya pun tak boleh berikan sebab setiap orang mempunyai pemakanan yang berbeza. Ada orang yang boleh breakfast dengan oat. Oat pun dah cukup best, tapi ada certain orang memang tak boleh telan langsung oat. So it depends kepada diri nak makan apa, tapi at the same time pastikan hidangan tersebut tidak tinggi kalori dan seimbang. Ada karbohidrat kita, ada protein, ada sumber serat kita. Coach, ada yang orang ambil pil kurus, boleh kurus banyak tu betul ke? Bahaya tak? Bahaya ke coach? Okey, pil kurus dia ada banyak jenis. Ada yang boleh meningkatkan metabolisme kita, itu adalah thermogenics. Ada yang boleh menghalang selera kita, itu adalah appetite suppressant. Ada yang boleh menghalang badan kita daripada serap nutrien. Contoh kita makan tapi badan kita tak serap pun apa yang kita hadam tersebut. Okay, itu adalah nutrient blocker. And then finally adalah apa saya tak ingat, tapi basically sebenarnya pil kurus ni dia tidak membantu sangatlah. Kalau yang berkesan pun, kalau terlalu berkesan, maksudnya dia mempunyai kesan sampingan yang berbahaya. Dan sometimes pil kurus ni bukan turun lemak pun. Sometimes dia dikira sebagai ubat diuretik. Ubat diuretik ni adalah ubat untuk membuang air dalam badan. Jadi bukan turun lemak, tetapi apa yang turun banyak tu mostly adalah air. Dan apabila badan kehilangan air yang banyak, kita dehydrated dan itu boleh menyebabkan pelbagai komplikasi kesihatan yang lain. Jadi berdasarkan kajian, berdasarkan pendapat saya sendiri pun, fat burner ni tak begitu bagus, dan kalau yang berkesan pun sangat sedikit. Maybe boleh membantu anda burn extra 100 hingga 200 kalori dalam sehari. Bantu sikit je. So daripada ambil fat burner, saya rasa better gunakan duit itu untuk perkara lain yang lebih berfaedah, yang lebih berkesan. Okay, protein supplement, whey protein. Okay, suplemen ni saya akan explain dalam kelas pemakanan sukan, sports nutrition. Tapi secara ringkasnya, protein supplement ni hanyalah protein. Maksudnya, setiap orang mempunyai keperluan protein harian kan? Andai kata keperluan protein orang itu tinggi, contohnya orang yang pergi gym, orang yang bersukan, atlet dan sebagainya, keperluan protein mereka tinggi. Dan sometimes mereka rasa muak nak makan ayam, nak makan telur, nak makan ikan saja. Jadi dalam konteks itu, dalam situasi itu, suplemen protein boleh membantu untuk melengkapkan keperluan protein harian dan memenuhi keperluan lah dengan mudah. Sebagai contoh, 3 biji telur akan bersamaan dengan 18 gram protein. Tapi dengan 1 scoop whey protein je, secawan pun dah boleh memberikan nilai 20 gram protein. Jadi, suplemen protein ni adalah cara yang mudah untuk memenuhi keperluan protein harian individu. Jadi, perlu ataupun tidak bergantung kepada individu lah. Kalau individu yang banyak bersukan, yang banyak senaman weight, and then dia sukar untuk memenuhi keperluan dengan makan harian saja, then suplemen boleh membantu. Tapi kalau ada orang dia tak bersukan sangat, tak angkat berat, dan protein daripada pemakanan harian dah cukup, then tak perlu pun ambil suplemen. Google Drive tu saya akan bagi dalam grup, dan daripada tim coach lain saya akan paskan kepada team leader coach anda lah. InsyaAllah esok ataupun lusa, kalau 3 hari saya tak bagi, boleh remind saya. Kenapa ada orang berat lebih kena minum banyak air kalau ikut beraan 04033? Itu just sekadar anggaran. Dan kenapa orang yang lebih berisi memerlukan air lebih? Sebab antara fungsi air adalah untuk sel-sel badan. Okay, orang yang berbadan besar, mereka punya organ pun lebih besar, mereka punya sel kulit pun lebih besar, dan secara tidak langsung keperluan air mereka pun akan lebih sedikit. Tapi
sekali lagi saya nak tekankan, itu sekadar anggaran. Itu baru saja estimation. Jadi nak tahu betul-betul cukup ataupun tidak keperluan air, paling simple adalah dengan lihat urine color chart ataupun melihat warna air kencing sendiri. Okay, just anggaran, kemudian kita analyse, kemudian kita adjust. Berapa kalori yang disarankan untuk ibu yang menyusu? Okay, ini saya perlu cek dahulu, tapi kalau saya tak silap, dia lebih 250 hingga 500 kalori. Ya, saya cek. Okay, kalau Coach Zainul dia pakarlah, dia memang belakang kepala je dia ingat. Yes, lebih kurang lah dalam 330 hingga 400 kalori lebih kepada ibu yang menyusu. Coach boleh share workout untuk build muscle. Workout untuk build muscle. Nak macam mana tu? Workout video ke? Workout live Zoom ke? Kalau workout video boleh je tengok channel YouTube saya, ada juga beberapa video. Tapi topik pembinaan otot ni agak advance. Kalau video boleh je tengok channel YouTube saya. Tapi lebih kepada banyak cardio lah actually. Coach boleh explain berkenaan dengan cheat day. Cheat day. Sekejap saya stop recording dulu, tapi saya akan still menjawab soalan.